Jauh dia pergi dengan minyak baru full tank. 20 sen sahaja. Tuan-tuan, dia terbang jauh. Ya Allah, ya Tuhan. Nabi Sulaiman kata, ambil betul. Kata, ya. Han nampak apa? Wajadtuhum qaumaha yasjuduna lisyamsi min dunillah. Saya nampak sebuah negeri, saya nampak pemerintah dia perempuan, dan saya nampak semua mereka yasjuduna lisyamsi, mereka sembah matahari. Nabi Sulaiman kata, han cek dulu berita ni, hantar surat, izhab bi kitabi hadha, hampi balik, terbang balik. Han bawa surat aku ni. Han terbang balik 2000 kilometer, kata Nabi Sulaiman, kali ini aku beri subsidi pakai minyak hijau. RM2.85. Terbanglah dia menggunakan minyak hijau. Terbang balik, lepaskan surat dari Nabi Sulaiman, innahu min Sulaimana wa innahu bismillahirrahmanirrahim, alla ta'lu alayya wa'tuni muslimin. 30, 31 An-Namli, itulah dia surat Nabi Allah Sulaiman. Balqis baca surat, Balqis tengok. Balqis kata, wahai memanda menteri, innahu min Sulaiman, surat ini daripada orang nama dia Sulaiman. Wa innahu bismillahirrahmanirrahim, surat ini dimulakan dengan bismillahirrahmanirrahim. Alla ta'lu alayya, janganlah engkau menyombong diri kepadaku. Wa'tuni muslimin, datanglah engkau semua menghadap aku sebagai seorang muslim. Itu surat Nabi Sulaiman pada Balqis. Mana saya nak tunjuk hebatnya yang kita tak ada sekarang? Kalau kita rasa kita hebat. Ketika Nabi Allah Sulaiman mesyuarat mengambil keputusan, ya ayyuhal mala, wahai menteri-menteriku, kata Nabi Sulaiman, ayyukum ya'tini bi'arsyiha, siapa di antara kamu wahai tentera-tenteraku, termasuk jin, yang sanggup bawa arash istana Balqis, bawa sini, angkat istana tu, arash makna bahagian depan, angkat arash istana Balqis 2000 kilometer Yaman dan Sabah, Palestin dan Sabah, 2000 kilometer boleh angkat, bawa mai sini, qabla, sebelum ayyatuni muslimin, sebelum Balqis sampai ke sini. Waktu tu Balqis on the way nak pergi Palestin. Tuan-tuan, teknologi angkat istana orang. Kita mana boleh buat istana baru, ada lah. Angkat istana tak ada. Angkat bahagian depan arash, pi angkat tak ada. Mana ada? Nabi Sulaiman hebat dia, tentera dia, mesyuarat, siapa boleh angkat? Waktu tu Balqis on the way. Qala ifritum minal jin, tiba-tiba bangun ifritum minal jin, bangun seko jin, tapi dianya ifrit. Jin ifrit lain, jin biasa lain. Kena ingat, jin ifrit dia lebih kekuatan daripada jin biasa. Jin biasa tak seokok, jin ifrit seokok. Dia kuat sikit. Dia lebih kekuatan.
Jin ifrit bangun. Allah sebut ifritun. Qala ifritun. Allah sebut kalimah ifrit. Ain bukan a ya, bukan alif. Ifrit bukan ifrit. Qala ifritun minal jin. Ayat berapa tu? Ayat 39 An-Namli. Berkatalah jin tapi puak ifrit. Dia bangun. Ana atika bihi. Aku boleh angkat arash itu di hadapan engkau, wahai Nabi Sulaiman, qabla, sebelum antaquma mim maqamik, sebelum engkau bangun daripada tempat duduk. Allah. Nabi Sulaiman tengah duduk. Nabi Sulaiman nak angkat pungkuh, sampai. Oh, laju. Mana ada Allah boleh buat itu? Boleh buat jambatan ketiga lepas ni, main angkut je. Terbang-terbang terus siap. Jatuh kat Batu Maung, Kuala. Dah nak aksiden, buat lagu mana? Kuala lah. Tak kehendak Allah gitu. Kan semua kan ketetapan Allah kan? Barang naik pun ketetapan Allah. Jangan main-main. Jangan dilawan-lawan. Itu semua ketetapan Allah. Dah barang naik, roti canai dah RM1 lah ni. Ketetapan Allah. Semua serah ke Allah habis. Buat macam mana Ustaz, saya jadi perogol bersiri. Dah ketetapan Allah. Hakim pun, okey, kes buang sebab ketetapan Allah. Tak adalah hakim, tak adalah polis. Semua serah ke Allah. Awak bengong lagu tu cakap. Tarah ulama mengaji Madinah pergi bengong. Geram betul lah. Janganlah serah semua pada takdir. Mengajilah akidah ahli sunnah wal jamaah. Di sana ada asbab, di sana ada musabab manusia. Main serah pada takdir, lega semua puak-puak taipik tu. Buat apa polis nak tangkap saya? Saya dari sapit ni sejak azali Allah tentu dah. Ini semua ketetapan Allah, kata taipik dengan mata aku tu. Polis tak payah tangkap, mahkamah pun tak ada. Settle, jadi beruk semua hidup. Seorang perogol bersiri, seorang perogol tak bersiri. Habis semua sebab serah pada Allah. Payah cakap. Orang ada kepentingan, susah. Mereka melacurkan ilmu yang mereka belajar. Tu jadi dia. Jawablah dengan Allah. Rasulullah bersabda, siapa-siapa yang menyembunyikan kebenaran, nanti pada hari kiamat akan dikekang mulutnya dengan kekang api neraka. Tu Nabi habaq. Jangan duk sembunyi benda betul. Ketetapan Allah, ketetapan Allah. Semua hampa serah ke Allah. Tak ada apa dah manusia ni. Tak ada ikhtiar dah. Sedangkan kita belajar sifat iradah. Iradah Allah bergantung pada ikhtiar asbab musabab manusia. Kena reti tu. Tuan-tuan, angkat sebelum Nabi Sulaiman bangun. Bayang. Hebat tak hebat kerajaan Nabi Sulaiman? Sebelum Tuan bangun, Tuan duduk sekarang. Tuan bangun, sampai. Balqis tak sampai. Arash sampai. Sebelum Tuan bangun, kata jin ifrit. Tiba-tiba bangun seorang lelaki. Maaf Tuan, Nabi Allah Sulaiman, hak jin punya tu lambat. Lambat. Qala allazi 'indahu 'ilmun minal kitabi ana atika bihi qabla an yartadda ilaika tarfuk. Lambat? Ya, saya boleh angkat arash dia. Kalau jin ifrit ni sebelum Tuan bangun, saya qabla, sebelum an yartadda ilaika tarfuk, sekelip mata Tuan. Nabi Sulaiman gitu sampai. Kelip mata, sebelum kelip sampai. Hang sebelum bangun lambat.
Boleh jadi ambil 2 second, 3 second nak bangun. Kelipan mata berapa second? Sekali kita kelip mata, 3/8 saat. Itulah kelajuan dia. Abnormal lah. Bukan jenis sakit. Itu bukan. Yang abnormal. Yang dianya biasa. Macam kita. Satu kelipan, 3/8 saat. 3 bagi 8. Kira lah 0 point something. Sebelum tuanku kelip mata, sampai. Allah. Falamma ra'ahu mustaqirran 'indahu, tatkala Sulaiman melihat indahu, di sisinya arasy itu sampai depan dia, dia berkata, qala hadza min fadli rabbi, inilah kurniaan Tuhanku, liyabluwani, Allah nak uji aku, aashkuru, sama ada aku bersyukur, am akfur, atau aku kufur. Lawan kerajaan Nabi Sulaiman tu kita tak sembang bahasa semut. Dia boleh dengar semut bercakap. Kata Imam Al-Qurtubi, jarak minima, bukan jarak maksima, jarak minima antara Nabi Sulaiman dan semut yang dia boleh dengar, jarak minima ialah 6 batu. Kata Imam Al-Qurtubi dalam tafsir Al-Qurtubi, 6 batu dia boleh dengar dah semut sembang. Kita semut kat dapur tak tahu dia kata apa kita. Sambil dia berjalan kan, sembang, celaka tuan rumah ni sokok tak guna betul. Dia marah. Ya kah? Kata semua. Anda tak tengok atas meja tu downhill tu ada. Dia kutuk tu kita tak tahu apa. Nabi Sulaiman 6 batu sudah dengar semut bersembang. Ya Allah, ya Tuhan, hebatnya kerajaan Nabi Allah Sulaiman. Tapi lihat ucapan dia. Apa yang aku dapat semua kurniaan Allah. Aku tahu bila dia nampak saja arah tu sampai, terus dia kata pertama, mim fadli rabbi, ini kurnia Tuhan aku. Ingat, kita jadi pandai, kita jadi kaya, rumah kita besar, rezeki kita murah, katakan mim fadli rabbi, ini Allah yang bagi, aku tak ada apa. Jangan terbalik, jangan jadi Qarun. Qarun cakap apa? Nabi Sulaiman cakap apa? Nabi Sulaiman kata, liyabluwani ashkuru am akfur. Aku tahu Allah bagi ni, Allah nak uji aku sama ada aku bersyukur atau kufur. Itu Nabi Sulaiman. Qarun cakap apa? 69 surah Al-Qasas. Qarun kata, qala innama utituhu ala ilmin indi. 69, 70, 71. Terbalik. Qarun kata, innama utituhu ala ilmin indi. Aku dapat semua ni, aku jadi kaya, aku jadi hartawan besar, harta aku banyak sebab ilmin indi, sebab aku pandai. Aku ada bachelor, aku ada masters, aku ada PhD. Aku pandai, otak aku brilliant. Aku tahu menggunakan subconscious mind. Dia mula keluar teori. Aku pandai memaksimalkan penggunaan minda bawah sedar, yang merupakan 95% daripada otak kita, hanya 5% saja conscious mind, minda sedar. 5% minda sedar, 95% minda bawah sedar, subconscious mind. Barang siapa yang pandai memaksimalkan penggunaan minda bawah sedar, dia akan berjaya. Kerana subconscious mind adalah pekerja, conscious mind adalah CEO.
Minda sedar hanya 5%. Dia seumpama CEO syarikat. Dia bagi arahan aja. Nak pergi masjid, nak pergi kerja, nak pergi kedai, itu minda sedar. Dia bagi arahan. Yang ambil kunci kereta, saat lagi start kereta nak pergi masjid, minda bawah sedar. Aku nak hafaz Quran, aku nak hafaz juzuk 30, itu minda sedar. Minda bawah sedar akan ambil wuduk, ambil Quran dan mula start amma yatasaalun anin naba'il azim. Setengah-setengah surah seokok lingkup. Baik itu tuan-tuan, maksimalkanlah penggunaan minda bawah sedar. Subconscious mind, dia seumpama pekerja yang menerima arahan. 5% ialah conscious mind, minda sedar, dia hanya sebagai CEO, pengarah yang memberi arahan. Yang mula, aku cerdik sebab aku pandai. Ilmin indi. Hampa bodoh, SPM pun 6 kali. Aku SPM sedah ya, 12A, 13A. Terus pergi overseas. Ambil A-level setahun, terus masuk first year jalan. Ambil itu, ambil ini. Hebat. Dia lupa Allah. Dia lupa saraf otak dia. Nama neuron. Saraf otak kita ada 3 trilion. 3,000 bilion. Cakap macam mana tu? Tak pergi penin. 3 trilion sama dengan 3,000 bilion. 1 bilion 1,000 juta. Sudah. Aku pun naik penin. Ambil faham? 3,000 bilion. 1 bilion 1,000 juta. Sudah. Itulah banyaknya saraf otak kita nama neuron. Duduk dalam kepala kamu sak mana pun. Allah, subhanallah, Tuhan yang menciptakan, subhanallah. Saya ada 3 trilion, tuan-tuan 3 trilion, muslimat pun 3 trilion. Tapi kenapa ada orang fail, kenapa ada orang lulus? Kerana tidak menggunakan maksima subconscious mind di samping dah ketentuan Allah. Kan ketetapan Allah? Jangan lupa. Tuan-tuan, Korun kata aku kaya sebab aku pandai. Ilmin indi. Aku cerdik, aku pandai berniaga, maka aku jadi kaya. Beza dengan ucapan Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman kata min fadli rabbi, ini kurniaan Tuhan. Allahu akbar tuan-tuan. Saraf neuron kita ada 3 trilion, menghubungkan maklumat begitu pantas. Pulse elektrik itu begitu pantas, begitu laju. Siapa yang menggerakkannya? Allah. Kalau Allah putuskan satu, dia punya jaringan network dia Allah putus satu ya. Bangun tidur besok cakap Hindu. Lari bini. Laki bangun saya tak tahu cakap Hindu. Cakap Hindu. Bini tengok betul ya bangun ni. Aku ngarang boleh. Saya minta maaf lah, saya tak tahu cakap Hindu. Tak apa saya cakap, tak tahu. Lari bini. Rupa putih wayah. Diputih dia Allah satu wayah neuron tu. Dan cakap Hindu. Pada reti terus reti. Ambil kat hang. Tanjung Rambutan 2 hari kemudiannya. Jangan berlagak. Kamu sihat. Kamu boleh datang ke rumah Allah. Kamu boleh dengar kuliah ceramah tazkirah. Kamu datang. Kerana sihat itulah kurniaan Allah. Bukan pasal kamu telan food supplement. No. Itu hanya pertolongan wasilah sahaja. Sembang. You makan tak beta carotene? Oh boy. Orang kampung. Dia dengar beta carotene. Apa dia? Tin. Kata saya tak makan tin. No. I mean beta carotene. Apa dia beta carotene? Vitamin A. Vitamin A beta carotene. Carrot, tomato.
Itu cukup kaya dengan beta carotene. Makanlah itu untuk tubuh kita. Bukannya dia penentu, Allah itu kita tolong support. Mesti ada dalam tubuh. Beta carotennya, asid citriknya, magnesiumnya, kalsiumnya, mesti ada. Multivitamin mesti ada dalam tubuh. Especially bila kita semakin aging, semakin tua. Umur dah 50, dia mula hujan sikit, selsema, antibody dah lemah, tapi rokok jalan. Rokok dia tak kira umur. Tuan-tuan, kita ambil itu sebagai bantuan. Kita makan garlic, bawang putih untuk jantung. Kita ambil lecithin, mencairkan darah, omega 3, omega 6. Itu memang diajar ambil. Tapi bukan itu yang menentukan Allah. Kalau hang makan 2 lori beta carotene pun hang Allah kata sakit, sakitlah. So ingat yang kita dapat tu semua daripada Allah. Nabi Sulaiman aja hebat kerajaan dia, tak ada kita pernah boleh angkat istana, mana ada. Tapi zaman Nabi Sulaiman boleh sampai orang tua ni dia ilmun indahu ilmun minal kitab, dia ada ilmu. Kata setengah tafsir, setiap usaha Nabi Sulaiman, orang tua tu setiap usaha Nabi Sulaiman, dialah yang baca dan angkat sekelip mata. Saya sampailah cari tak jumpa. Yang dia baca tu apa? Boleh angkat. Kalau jumpa senang, kita angkat apa-apa tu. Sedap-sedap tengok kat Rusia. Senang kita main jampi lah, baca-baca hembui, terbang terus buat tu. Kita hantar nun padang pasir, kita hantar pergi Siberia tu. Hantar pergi dataran Nullarbor dekat Australia, biar dia duduk tengah padang pasir. Menyusahkan orang tak habis-habis. Sampai jumpa, sampai lah tak jumpa. Dia boleh, dia baca tu. Ada zikir dia tu. Saya tanya tok guru saya, dia tak mau bagi. Kot dia ada kot. Kita punya bodek picit belakang, dia tak mau bagi. Kita pergi Makkah, tanya tok guru Makkah pun dia buat-buat macam tak mau nak bagi lah. Boleh kat kita. Confirm. Tak payah bubar-bubar, kita angkat terus lah. Musbar muslimin, musbar muslimin. Sebutnya. Apa yang kita kadang letih tengok manusia. Letih. Baca dalam internet, tengok dalam Facebook, kita jadi letih. Melihat perangai manusia yang memang dia tahu Islam ni baik, tapi balik pada ayat 14 An-Namli, Allah kata Fir'aun lawan Nabi Musa dalam keadaan dia yakin Musa betul. Itu dia. Tolak Quran bukan tak tahu Quran tu betul. Tak percaya hukum Quran bukan tak tahu hukum Quran tu betul. Tolak juga, bantah, lawan, tak puas hati, tulis dalam internet rencana macam-macam yang kalau orang yang tak ada iman baca, habis. Nabi Muhammad hanyalah pemimpin Arab, bukan Rasul. Macam-macam. Nabi Muhammad manusia seperti kita juga. Dia ada salah, dia ada silap. Allahu Akbar. Liyaghfira lakallah ma taqaddama min zambika wa ma ta'akhkhar. Ayat nombor 2 surah Al-Fatah. Allah berfirman, sesungguhnya aku telah ampunkan Muhammad ini. Kalau dia ada dosa lah Muhammad ni. Kalau Muhammad ada dosa, kata Allah, liyaghfira lakallah ma taqaddam wa ma ta'akhkhar. Dah ampun dah dosa dia dulu dan dosa dia ke depan, habis dah. Kalau ada.
ajak kita petikai hadis. Hadis ini mesti boleh kita kaji balik sebab hadis ditulis 600 tahun selepas Rasul wafat. Mana boleh ingat 600 tahun selepas Nabi wafat maka tulis hadis. Mana boleh ingat? Apa ingat ulama hadis ni serupa hang terkedara hokok. Apa ingat Muhammad bin Ismail Al-Bukhari, Imam Bukhari. Nama dia Muhammad bin Ismail Al-Bukhari, orang Uzbekistan, lahir di Bukhara. Tu dipanggil Al-Bukhari. Macam saya Al-Gombaki, aku orang Gombak. Hampa Al-Jelutungi. Lagu tu. Al-Bukhari maknanya Bukhara. Nak sama kita dengan dia, ambil satu hadis, cek sanad dia sampai Rasulullah. Cek kalau tengah-tengah jumpalah perawi dia. Pernah satu hari Bukhari berjalan cari satu hadis, jumpa hadis, cek jumpa perawi hak tengah-tengah. Perawi hak tengah ni, dia pergi jumpa perawi ni, dia ambil, dia tengok perawi ni jalan-jalan menyampaikan musannad itu. Dia tengok kawan ni, tok guru ni tengah duk bagi ayam makan beras. Tujuan tok guru ni bagi ayam ni makan beras bukan apa, nak pi cekup ayam ni nak sembelih. Bukan bagi makan tu ikhlas sangat. Macam kita duk buat tali bulat tu, buah beras dalam. Ayam masuk tarik. Tok guru tu buat. Bukhari tengok. Dia kata, ini guru sudah tipu sama ayam. Cancel, tak ambil hadis tu untuk ayam. Punya teliti. Boleh sedap-sedap. Kita kira apa nama, kita kira kena kaji dulu dah. Apa nama jawab dia. Apa nak kaji apa Bukhari? 6 ulama hadis yang besar nak kaji apa? 6 ulama yang hebat dalam ilmu hadis. Bukhari sampai tahap tu dia tengok. Sampai Bukhari istikharah. Imam Bukhari istikharah. Nak ambil hadis ni sahih ke tidak? Nak letak kategori hadis ni sahih ke tidak? 13 rakaat, 15 rakaat istikharah. Minta petunjuk Allah. Okey, yakin. Baru sahih. 6,000 lebih hadis dia tapih. 6,000 lebih saja yang dia yakin benar-benar sahih. Dia buh dalam sahih dia. 6,000 lebih. Kita nak petikai. Kita nak rasa kita hebat sebab boleh bina KLCC, KL Tower. Nabi Sulaiman angkat terus singgah sana. Hebat banyak mana harta kita. Qarun. Nama betul dia Munawwir. Gelaran dia Qarun. Siapa ada nama Munawwir tak salah, pergi tukar. Sebab saya sebut ni berlaku di Jitra. Saya kuliah di Jitra. Cerita bab Qarun. Habis-habis mai jumpa saya, teriak nak tukar nama. Saya kata tak payahlah, hang pun dah tua bangka dah. Jangan nak menyusah jabatan pendaftaran. Lepas tu nak tukar nama kan menyusahkan UPU peti undi. Belakang satu hai pula. Kan dah hilang seorang pengundi situ, kan menyusah. Saya kata tak payah. Sebab dia takut nama dia Munawwir. Qarun tu nama dia Munawwir. Oh, dia takut. Tok sah pasal lah. Hang tak ada perangai Qarun duk dendiam. Banyak mana harta kita nak belagak. Inna mafatihahu latanu'u bil usbati ulil quwwah. Harta Qarun kata Allah, kuncinya saja, belum harta. Inna mafatihah, miftah mufrad, mafatihah jamak, miftah kunci, mafatihah kunci. Inna mafatihah, sesungguhnya kunci-kunci nak buka kilang Qarun. Baru kunci, belum kilang, baru kunci.
latanu bil usbati ulil quwwah, dipikul oleh sekumpulan pemuda yang tubuhnya kuat dan sasa. Kunci aja. Imam Mujahid kata 40 orang pemuda, badan mereka seperti ahli gusti. Banyak mana kilang dia, abang mai? Banyak mana kilang Qarun? 40 orang pemuda, kata Imam Mujahid, badan macam ahli gusti, baru bawa kunci. Hang, banyak mana harta kita? Ada proton biji baru beli. Tu pun hutang. Hutang berapa lama? Ada 9 tahun. Sebulan apa? Sebulan 400, 500. Proton mana? Hak baru, Optimus. Apa nama tu? Optimus mah tu lah bunyi. Supremus, apa tak tahu. Hak baru, hebat, canggih. Lagi? Ada rumah. Rumah besar mana? Rumah ni ya. Rumah 2 tingkat. Rumah tu naik, hutang. Lagi? Ada mutu. Motor, orang Kedah kata mutu. Motor. Motor ada, Kapcai. Honda C70. Hak lama punya. Tapi pelik cantik. PAS, pelik dah. 2 nombor lah. Ada tu. Tahun 17 ada. Lain? Tak ada tu. Masuk rumah tak ada apa. Kursi set ada. Tu pun duk lelong pergi beli. Custom lelong. Okok bisa okok down lah. Nak bayar duit kereta. Engkau tahu mana nak belagak apa mai? Sampai masjid hantar momai, semain jemaah hampa abai. Harap bukan kita tuan-tuan, orang lain yang kita ajak mereka. Kaya mana? Qarun belum kilang baru kunci. Allah kata sekumpulan lelaki yang tubuh kuat bawa kunci dia. Kilang entahlah, kilang pelaya, kilang kempel ikat, kilang anak itik, kilang anak ayam, semua dah bersedia untuk diagih-agihkan. Tuan-tuan, muslimin muslimat, kaya Qarun, bila dia kufur apa jadi? Tenggelam dengan dia, dengan harta dia, sampai dikenal hari ini mencari harta karun. Tak ada dia pasal nama Qarun naik balik. Punya banyak harta, tak usah sombong. Hargailah nikmat agama Islam tuan-tuan. Saya sebut banyak kali, kita jadi orang Islam ni, kita minta ke dengan Allah dalam rahim ibu? Tak. Allah bagi. Tuan-tuan, Allah bagi. Tolong fikir Zat. Di sana ada Cina yang suka tolong orang, suka bagi bantuan ke orang, suka bagi duit ke orang. Tapi kalau mati tak mengucap, dia masuk neraka. Sebab dia kafir, dia tak mengucap walau baik hati macam mana pun. Manusia boleh kata dia baik, tetapi kalau tak mengucap, dia akan masuk neraka. Walau dia bagi beribu sekalipun. Di sini orang Islam yang bagi RM1 ada pahala, walau RM1. Dalam perut mak kita, kita minta ke nak jadi Islam? Tak. Allah bagi. Huwa jatabakum, huwa sammakumul muslimin. Dialah Allah yang pilih kamu dan telah menamakan kamu orang Islam sejak azali. Syukurlah. Syukurlah tuan-tuan. Buat-buat kita lahir bukan keluarga Islam, apa macam? Buatlah baik pun, tak ada nilai. Tapi Allah lahirkan kita dari keluarga Islam. Mak ayah kita Islam, datuk nenek kita Islam. Alhamdulillah. Ini nikmat yang kita tak minta nak jadi Islam, tapi Allah kirim bagi kat kita. Allahu Akbar. Maka syukurilah nikmat ini tuan-tuan. Pertahankan nikmat ini tuan-tuan. Jaga dia, bajai dia, kuatkan dia. Kerana di luar masjid ini ada saja anasir yang akan meruntuhkan Islam kita. Ajaran-ajaran yang menyesatkan kita. Jangan kita jadi orang yang sombong tuan-tuan.
Apa sifat orang sombong? Last sekali saya nak sebut, sifat orang sombong ada 3. Mana ayat saya nak rojok? Suratul A'raf ayat 146. Ada 3 sifat orang sombong. Na'udzubillah, minta berlindung dengan Allah. Pertama, wa in yarau akulla ayatin la yu'minu biha. Setiap kali dia melihat tanda-tanda kebesaran kami, la yu'minu biha, dia tak beriman. 1. 2. Wa in yarau sabilar rusydi la yattakhidhuhu sabila. Setiap kali dia melihat sabilar rusydi. Sabil mufrad, subul jamak. Sabil jalan, subul jalan-jalan. Allah sebut dengan mufrad, satu jalan aja. Sabilar rusydi. Rusydi makna petunjuk. Apabila dia melihat jalan petunjuk, la yattakhidhuhu sabila, tidak diambilnya jalan itu, tidak diikutnya jalan itu. Allahu Akbar. Jalan petunjuk, Allah dah tunjuk dekat dia. Allah buat rumah dia tepi masjid, contoh. Allah buat dia mudah, tubuh dia sihat, nak pergi ke masjid, contoh. Allah hantar jiran dia ulama, Allahu Akbar. Dia berjiran dengan tok guru ulama, Allah hantar kat dia. Dia tak nampak. La yattakhidhuhu sabila, dia tak ambil jalan tu. 2. 3 sifatnya. Wa in yarau sabilal ghayy yattakhidhuhu sabila. Dan apabila dia melihat sabilal ghayy, jalan kebatilan, jalan kesesatan, yattakhidhuhu sabila, diikutnya jalan itu. Allahu Akbar. Orang ajak jadi baik tak ndak, pi ikut jalan lawan Allah. Pi duduk kumpulan manusia, duk petikai Islam. Orang ajak, jomlah kita tegakkan keadilan Islam, kita hapuskan kezaliman, mari kita bersama-sama dengan ulama. Tak mau. Tapi dengan penyangak, enggak. Sebab ada fulus, ada projek, ada keuntungan, walaupun jalan tu lawan Allah. Apa jaga? Allah kata zalika bi annahum, Allah tutup ayat 146 Al-A'raf. Allah kata zalika bi annahum kazzabu bi ayatina wa kanu anha ghafilin. Yang demikian itu kerana mereka suka benar, kazzabu bi ayatina, mendustakan ayat-ayat kami, dan mereka itu ghafilin, ghaflah, lalai. Macam duk guna bahasa Arab hang ni, ghaflah sungguh. Ghaflah tu lalai lah. Ghafilin, lalai. Ghaflah belah peningan, ghaflah tu lalai lah. Mereka itu lalai daripada peringatan Allah. Muslimin dan muslimat sekalian, 1 jam 35 minit cukup dah. Pasal aku lapar. Nak sebut bahawa sesungguhnya kita ni hidup, tuan-tuan, tak lama. Nak abad yang tu Ingat tuan-tuan, mati bukan pasal tua, mati bukan pasal muda, mati bukan pasal sakit, mati bukan pasal sihat, mati sebab masa dah sampai. Tuan baca paper 4 beranak, habis tinggal laki ustaz kawan kami tu duduk di padang terak, tanam di padang terak. Bini meninggal, 3 anak sekali ikut aksiden kancil bawah lori. Tinggal seorang lagi anak duk kritikal. Allah ambil pula tu, tinggal Ustaz Taufik ni, nama dia Ustaz Taufik. Ustaz Taufik ni tinggal seorang. Ujian Allah lah, ujian, sabar. Allah uji kita berbagai-bagai. Ada orang kehilangan anak, Allah uji. Ada orang kehilangan rokok pun Allah uji. Hilang rokok dia. Dia letak kat masjid semayang, hilang, tinggal lighter.
Mudah-mudahan diberkati Allah tuan-tuan. Kita hidup dalam iman, dalam taqwa insya-Allah. Sayangilah rumah Allah, sayangilah majlis-majlis ilmu, jangan bosan sampai kita pejam mata jumpa Allah, sebab nabi-nabi rasul-rasul pun Allah beri ilmu pada mereka. Bagaimana kita pula tak nak jadi orang berilmu? Mohon maaf saya bergurau lebih kurang. Yang baik daripada Allah, yang buruk itu diri saya sendiri. Ada rezeki kita jumpa lain kali. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ansuril Islam wal muslimin. Allahumma ansuril mujahidin fi Misr wa fi Palestin wa fi Suria wa fi Malaysia wa fi kulli makan wa ahlikil kafarata wal munafiqin wa dammir a'da'aka a'da'ad-din. Allahumma zidna ilman warzuqna fahman. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dih تفرقا معصوما وصلى الله على رسول الله وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت ونستغفرك ونتوب إليك والله تعالى أعلم.